inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adabin fi an-nar wa 'adabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada
permanen syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011100520. Jom berwakaf. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Silaturahim kita, salam Madinah, salam sejahtera. Awal kata penuh bermakna, di jiwa tulus pujian menyapa tanpa prasangka, leburkan segala dendam yang ada, berdamai bermaaf sesama kita. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, ya Madinah, Madinatul Munawwarah, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, oh Madinah, tempat hijrah Rasulullah, bermula dengan dakwah, membangun jadi qudwah. Madinah, ya Madinah, Madinatul Munawwarah, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. طلع البدر علينا من ثانية الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Apabila kita tiada, anda ingin pastikan harta yang anda ada diuruskan sebaiknya untuk keluarga anda. Inilah peluang untuk merancang masa depan kewangan keluarga dengan bijak, kerana proses pengurusan harta boleh menjadi rumit dan kompleks. Pengurusan kekayaan Islam di RHB mampu membantu anda untuk menguruskan harta anda berlandaskan hukum syariah Islam. Pengurusan harta di RHB boleh membantu anda untuk mengumpul, melindungi, menyucikan serta mengagihkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini.
Adakah anda bersedia untuk belajar ke tahap seterusnya? Daftar sekarang di Open University Malaysia. Dengan akses kepada program yang diakreditasi MQA, anda boleh belajar secara fleksibel, bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan kemahiran, teroka minat baharu atau peroleh ijazah. Pengalaman kerja turut diambil kira untuk kemasukan. Jangan tunggu lagi, tawaran diskaun menanti anda. Layari oum.edu.my untuk info lanjut. OUM, Universiti Digital untuk semua. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si Oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi Oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Kota Kinabalu 93.9. Masjid Negeri Pahang. Masjid Negeri Pahang yang pertama telah dibina pada tahun 1888 di Kuala Lipis, sewaktu Kuala Lipis menjadi ibu negeri Pahang. Masjid yang lebih dikenali sebagai Madrasatul Firdaus adalah bangunan tertua di Kuala Lipis. Ia telah dibina oleh seorang saudagar dari Yaman yang bernama Habib Hassan. Beliau telah mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid ini. Pada asalnya, atap masjid diperbuat daripada papan. Masjid ini telah dijadikan Masjid Negeri Pahang kerana Kuala Lipis merupakan ibu negeri Pahang pada tahun 1898 sebelum ia dipindahkan ke Kuantan pada tahun 1955. Menurut cerita orang tua-tua, salah satu keistimewaan dan keajaiban masjid ini ialah ia tidak pernah ditenggelami air walaupun bandar Kuala Lipis telah beberapa kali dilanda banjir besar sehingga diisytihar darurat. Kedudukan masjid di tebing Sungai Jelai juga tidak terjejas walaupun banjir melanda pada tahun 1926 dan 1971. Imam pertama masjid ini bernama Imam Awang yang berasal dari Indonesia. Manakala anak tempatan yang pertama menjadi imam ialah Imam Kawi yang merupakan imam kedua masjid ini. Pada masa itu, gaji para imam dibayar dengan menggunakan wang kutipan zakat. Imam yang pertama menerima gaji daripada kerajaan ialah Imam Saleh bin Husin. Pada tahun 1980, pengurusan masjid ini telah diambil alih oleh masyarakat India Muslim sehinggalah sekarang, dan pada ketika ini, masjid ini dikenali sebagai Masjid India. Masjid Negeri Kuala Lipis adalah aset penting negeri Pahang yang wajib dipelihara. Adalah baik jika reka bentuknya dikekalkan agar nilai estetika masjid bersejarah ini tidak terhapus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah, untuk petang ini bersama Tariq Anwar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan insyaAllah kita akan buka soalan anda di WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, Alhamdulillah, kita akan bersama jurulatih komunikasi kita pada petang ini, Tuan Rizal Rashid yang ada di konti IKIM pada waktu ini mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datin, apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Rizal sihat ya. Ceria Datin, masya-Allah. Saya pun bila tengok Datin ceria, kita pun lagi ceria lah insya-Allah. Cuma suara tu agak serak sikit lah Datin. Masya-Allah. Rockers hari ni ya. Rockers hari ni, alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan.
masih meluangkan masa untuk Adik Ikim pada petang ini bersama Tariq An-Nur Jalan Cahaya, dan insya-Allah bersama Tuan Rizal kita akan bincangkan tentang kata-kata yang menyakitkan. Seperti biasa kita juga mukadimah bersama Tuan Rizal, dan kita akan recap terlebih dahulu episod lepas. Silakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. So sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang bagi Latin, kepada semua pendengar-pendengar di IKIM pada petang ni yang setia bersama-sama kita. Kita ada Tuan Yasir Arafat, kita ada Tuan Azinuddin Abdullah, baru semalam jumpa Latin, masya-Allah. Pada semua yang bagi prof, yang bagi doktor, tuan dan puan engineer, tuan dan puan surveyor, para asatizah, rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar, abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, semualah. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin sedang drive, hati-hati drive, dan kepada mungkin yang husbandnya tengah drive, isteri dekat sebelah, jangan lupa lah catat Datin apa kita punya perkongsian pada petang ni. So tadi yang bagi Datin ada mention tentang petang ni kita akan bahas tentang satu topik, iaitu kata-kata yang menyakitkan. Tapi macam biasa Datin, kita nak recap apa yang telah kita bahas minggu lepas supaya kita tahu dia punya kesinambungan lah. Seperti kita semua sedia maklum tuan dan puan, saya nak memberikan satu gambaran Datin. Tariq An-Nur ni dia macam satu buku. So buku ni insya-Allah ujung di akhir kita punya pembacaan nanti, insya-Allah kita akan menjadi seorang yang hikmah dalam bercakap. Apa maksud hikmah dalam bercakap? Maksudnya kita tahu di mana kita perlu bercakap dan di mana kita perlu diam. So itu kita punya ending dia lah, ataupun end of mind dia, insya-Allah. So sebelum kita nak bahas topik yang kita nak bahas petang ni, insya-Allah kata-kata yang menyakitkan hati, kata-kata yang menyakitkan, kita recap minggu lepas. Topik kita adalah bercakap dengan adab. Dan kita semua sedia maklum, minggu lepas kita telah bahas ada 5 perkara, ada 5 teknik, ada 5 percakapan yang insya-Allah bila kita gunakan benda ni, insya-Allah kita akan lebih beradab lah, insya-Allah. So apa dia 5 perkara yang kita bahas minggu lepas? Yang pertama, bila kita nak bercakap dengan adab, kita perlu santun bila bercakap. So santun bila bercakap ni apa maksudnya? Maksudnya kita tidak merendahkan orang. Maksudnya dia ni ya ke, dia ni muda lagi, dia ni apa qualification dia kan, ya ke dia ni bahas soal sekian-sekian, betul ke ni, contoh. So again, yang pertama santun bila bercakap. Apa maksud santun bila bercakap? Maksudnya kita tidak merendahkan orang lain dan kita sentiasa berterima kasih. Maksudnya kita sentiasa appreciate, serta kalau kita bersalah kita minta maaf. Okey Datin, ni real story lah Datin. Satu hari kan kami ada satu program. So program tu melibatkan satu tempat lah. So kami diberikan masa sampai 4.30 je. So owner dewan tu kata, okey Tuan Rizal dan tim, kita limit dewan ni 4.30 dia kata. So saya pun kata okey. Dan nak dijadikan cerita, saya terlajak sampai pukul 5 Datin, setengah jam. Tapi memang muka owner tu memang dah istilah sekarang dah ketat lah, macam ya Allah. Saya pun turun habis daripada program tu, saya pun bagi tahulah, kita habis pukul 5 kan. Tak tuan janji semalam pukul 4.30. Oh ya ke? So kami naik balik, minta maaf, walaupun dewan tu kita bayar, kita ada tendensi, aku bayar apa kan. So kita minta maaf sebab kita dah janji sekian-sekian. So kita minta maaf dan kita tolong apa yang patut. Dan Datin alhamdulillah feedback dia, dia berterima kasih dengan kita, dia appreciate. Dan selepas ni kalau nak pakai dewan, jangan pakai dewan tempat lain lah, dewan kita lah, macam tu lah. So again tuan dan puan, kalau kita salah, that's it, minta maaf. Itu adalah yang pertama, santun dalam bercakap. Yang kedua, keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Tuan dan puan, berapa ramai antara kita yang kalau kita nasihatkan orang okey, tapi orang nasihatkan kita tengok dululah. So na'udzubillah lah. So itu adalah yang kedua, keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Dan yang ketiga tuan dan puan, apa yang kita telah bahas minggu lepas adalah kawal diri dan reaksi. Maksudnya mana-mana perkara, mana-mana situasi kita faham, ada certain situasi yang kita tak boleh kawal kan. Contoh
orang motor tanpa bagi signal. Yalah, signal mungkin dia tak terbeli kot masa dia beli kereta itu kan. So kita pun contoh kan. Husnuzon tahap tinggi kan. Sangat. So kita kena kawal diri kita dan reaksi kita semasa kita marah ataupun semasa berlaku keadaan di luar jangka. Dan yang keempat, sedia belajar daripada orang lain. Dan kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan, orang-orang berusia tak semestinya berilmu, dan orang-orang yang lebih muda tak semestinya tidak berilmu. Jadi poin saya adalah kita bersedia belajar daripada orang lain. Dan yang kelima, kita telah bahas minggu lepas adalah kita kena gunakan teknologi dengan santun. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena gunakan teknologi kita, WhatsApp kita punya social media, apa yang kita post, apa yang kita komen, apa yang kita repost, apa yang kita nak bahas. So kita kena dengan santun. Dan minggu lepas juga Datin, kita telah kongsikan dengan anda ada satu hadis Nabi SAW riwayat Ahmad yang bernombor 22,211, yang mana perasan ataupun tak, tuan dan puan, Nabi SAW telah berikan satu termometer ataupun satu measurement. Kalau macam contoh ini yang kita bahas minggu lepas lah Datin. Minggu lepas kita kata, kalaulah contoh kan, mak kita bercakap macam ni, kita nak tak orang cakap mak kita macam tu? Kalau tak nak, jangan. So yang pertama mak, yang kedua anak perempuan, yang ketiga kakak, yang ketiga, yang keempat adalah makcik. So pada saya keempat-empat ni adalah satu measurement yang Nabi SAW dah set. Maksudnya kalau kita bercakap dengan orang, nak tak kalau orang bercakap dengan mak kita macam tu? Ataupun nak tak kalau orang treat anak kita macam tu, ataupun kakak kita macam tu, ataupun makcik kita macam tu? Kalau kita tak nak, so sama juga orang lain. Jadi maksudnya adab itu kita perlu ukur. Kita contoh kan, kita membahankan sesuatu kan, nak tak kalau mak kita kena bahan, contoh. Ataupun nak tak kalau kita contoh, kita tengok satu status orang ni, ya Allah ya Tuhanku, kesiannya lah budak ni, so kita pun cakap macam-macam dekat budak perempuan tu kan, contohnya. So soalan dia adalah, nak tak kalau anak kita kena cakap macam tu? Kalau tak nak, jangan buat. Kalau nak tegur juga, tegur secara hikmah. So itu adalah apa yang telah kita bahas minggu lepas. So insya-Allah hari ini kita nak kongsikan dengan tuan dan puan ada 6 kata-kata yang menyakitkan, yang mungkin perasan ataupun tak, alah takkan itu pun nak terasa kan, alah come on lah, sensitifnya itu pun nak koyak. Tapi tuan dan puan tak, kadang-kadang kita tak perasan tahap kesabaran, tahap ketebalan hati orang tu berbeza-beza. So apakah dia 6 kata-kata yang menyakitkan tu? Tunggu, Allahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Rizal atas mukadimah ni untuk petang ini. Dan insya-Allah banyak yang kita nak kupaskan selepas ini. Untuk bersama para pendengar, kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan anda boleh letak di situ. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Istimewa mana fi idha'atikum idha'at Mahad Al-Wail Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Aku mengharap rahmat-Mu, wahai Rabb yang disembah. Redha-Mu lah yang menjadi tujuanku. Maka kabulkanlah doaku. Aku mengharap perlindungan-Mu, wahai Tuhanku. Dari Engkaulah keredaan, maka turunkanlah naungan-Mu. Telah kupanggil dengan nama-Mu, wahai Tuhanku, dengan penuh kerendahan diri. Jika tidak Engkau kabulkan doaku ini, maka siapakah lagi yang akan mengijabahi tangisku ini?
Engkau Maha Pemurah, maka janganlah Engkau biarkan aku dalam kebingungan. Aku lesu kerana jauh darimu. Tiada tempat mengadu bagiku selain kepadamu. Andaikan Engkau menolak, maka siapakah lagi harapanku? Aku memohon kepadamu dengan kerendahan diri dan dengan kehinaan. Maka janganlah Engkau menolak permohonanku ini. Karya itu tadi bertajuk Rahmatmu. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, dan alhamdulillah masih bersama jurulatih komunikasi kita yang berbahagia Tuan Rizal Rashid, alhamdulillah. Dan untuk petang ini masih bercakap tentang kata-kata yang menyakitkan. Terima kasih kepada para pendengar yang masuk di FB Live IKIM FM. Ada yang tuliskan learning point ni Tuan Rizal, Masya Allah. Alhamdulillah, dari Azinuddin. Tuan Azinuddin baru jumpa semalam. Terima kasih Tuan Azinuddin, setia pendengar dan juga menonton di Facebook IKIM. Thank you so much. Mudah-mudahan Tuan Azinuddin punya tulisan itu menjadi asbab kebaikan, insyaAllah. Dan jangan lupa share juga supaya orang dapat something lah, insyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Banyak yang kita nak dapat untuk petang ini. Khususnya ada ilmu bermanfaat, skill yang kita boleh dapatkan untuk komunikasi bersama pakar kita untuk petang ini, Masya Allah. Dan untuk waktu ini bersama Tuan Rizal, kita nak bercakap tentang kata-kata yang menyakitkan. Kadang-kadang seperti Tuan Rizal kata, memang kita tak perasan kata-kata itu menyusuk di hati orang yang kita mungkin jumpa pertama kali atau berkali-kali. Kadang-kadang kawan lagilah ambil kesempatan memang bagi perkataan kau. Kadang-kadang Datin kita tak perasan je lah. Kadang-kadang kawan lama macam tanya, ya Allah, kau dah tak ada leher sekarang. Ya Allah, tak ada leher pula. Astagfirullahaladzim. Dan macam-macam lah, insyaAllah. Iya, itulah yang kita nak belajar untuk petang ini. Berkongsian bersama Tuan Rizal kata-kata yang menyakitkan. Silakan Tuan. So, yang bagi Datin, kalau macam contoh kita mendengar perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin di Pusat Zahra, kita semua sedia maklum, tuan dan puan. Yang ni, kepada anda yang mungkin first time dengar, anda wajib dengar, anda wajib tonton Pesona di Zahra setiap Isnin pukul 10 suku. So Ustaz Amin share tentang kepelbagaian watak kan. So dia ada MATH, mata, akal, telinga dan hati. So kalau kita perasan apa perbahasan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, Ustaz Amin, ada certain orang bila dia bercakap dia ada spontan reaksi spontan macam kau ni dah tua sekarang. Macam ya Allah. Ataupun kau ni sekarang dah tak macam dulu lah, kau sekarang dah rambut dah putih dah ya, kadang-kadang kan. So again kita faham ada certain orang mengeluarkan perkataan-perkataan ataupun reaksi spontan macam tu. Tapi jangan berasa ini aku, let be myself lah kan. So jangan terus macam tu, sebab kita tak tahu ada certain perkataan yang agak menyakitkan, ataupun ada certain orang macam contoh orang akal, contohnya apa yang Ustaz Amin mention, mereka ni lebih sinis, kata-katanya ya Allah tajam je. So tuan dan puan, petang ni insya-Allah kita akan kongsikan dengan anda apakah 6 kata-kata yang menyakitkan, dan kita kena elak perkataan ni ataupun kata-kata ini supaya selepas ni insya-Allah kita boleh bercakap dengan penuh hikmah insya-Allah. So yang pertama, sebelum saya nak kongsikan dengan yang bagi dan rakan-rakan semua kan, apakah kata-kata yang pertama, saya nak share dengan tuan dan puan kan. Masa saya umur belasan tahun lah masa tu saya masuk ITM lagi. So muka kita ni penuh jerawat tau. Allahu Rabbi. Jadi kan saya faham sangat kalau orang-orang yang mempunyai masalah kulit muka ni. So kalau kita jumpa orang lain, orang kata, kau ni dah sekarang ni banyak jerawat
selawat kau bukan setakat berjawab, banyak selawat kau. Ya Allah, dalam hati kan, aku pun tak nak lah muka macam ni, macam tu lah kan. So tapi again tuan-tuan puan, kata-kata tu walaupun mungkin biasa, kadang-kadang orang kata memang betul, tapi kadang-kadang betul itu tak bagus untuk orang yang penerima tu. Contoh, itu yang pertama. Yang kedua, ini pun kisah betul Latin. Saya ada seorang hamba Allah ni lah. Dia ada anak. So anaknya tu dia punya fizikal agak kecil, tapi umurnya dah let's say 13 tahun lah, 13 tahun dah tingkatan lah. So Assalamualaikum kakak. Oh kakak sekarang dah umur berapa tingkatan 1. Tingkatan 1 kecilnya. So kita ada tendensi untuk spontaneously kata macam tu. Jadi akak ni pun yang budak tingkatan 1 ni pun balik rumah dia rasa kecewa. Tengoklah mama, orang semua kata kakak kecil. Kakak ni bantut ke? So bayangkan budak kecil tu. Kita cakap betul tak kita cakap betul? Tapi betul tu sebenarnya telah mendownkan orang yang kita sedang bercakap. Jadi apa lesson learn yang kita dapat? Yang pertama, kata-kata yang menyakitkan adalah kata-kata yang menyentuh bahagian fizikal ataupun tentang fizikal. Jadi tuan dan puan, kalaulah betul tingginya dia ni, tak payah cakap lah. Ya Allah, comelnya dia ni, tak payah cakap tuan dan puan. Ya Allah, kau ni semakin berusia sekarang. So tak payah cakap. So itu yang pertama. Yang pertama adalah jangan bercakap ataupun kata-kata yang menyentuh bahagian fizikal. Alright, apa sahaja tentang fizikal. So yang kedua tuan dan puan, apa perkara-perkara ataupun apakah kata-kata yang menyakitkan? Yang menyakitkan adalah tentang agama dan budaya. So tuan dan puan, since saya berasal daripada Sabah Datin. So di Sabah ni kan dia ada banyak suku kaum. Saya sendiri suku kaum Brunei. Ada Bajau, ada Murut, ada Dusun, ada Kadazan, ada Sino Kadazan, ada banyak lah tuan dan puan. So masa kecil-kecil dulu adalah cerita-cerita kan yang membahankan agama ni, budaya ni. So mungkin kita lihat itu adalah sumber lawak, ataupun mungkin kita kata alah relax lah, cerita je kot. Tapi kita tak tahu orang yang terasa hati, kita tak tahu siapa yang terasa hati. Ataupun mungkin ada budaya-budaya agama lain yang mungkin korang ni tak apa-apa entah kan, orang meninggal kau tabur-tabur apa entah. So relax je lah. So again, hati-hati dengan kata-kata kita yang menyentuh bahagian agama atau budaya, sebab kata-kata itu sangat menyakitkan. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga ni penting. Berapa ramai antara kita yang kadang-kadang tercakap kau ni kan bau kau ni busuk lah, macam macam orang planet Zuhal contoh. So kita associatekan dengan suku kaum ataupun bangsa. So ini juga sebenarnya akan menyakitkan hati. Mungkin kita rasa alah ini benda common kan, benda ni pun kau nak kecil hati ke, benda ni pun kau nak terasa ke, betul apa? So hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab kata-kata yang merujuk kepada suku kaum ataupun bangsa juga adalah satu perkara yang akan membuatkan hati kita rasa tak best lah. So itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat tuan dan puan adalah tentang ketakutan seseorang. Kadang-kadang kan Nadine, kita tengah makan, kita tahu yang kawan kita ni takut lipas. Lipas, woi, macam tu lah. Melompat ni kan, alah come on lah, bergurau kot. Tapi kita tak tahu sejumlah mana hormon ketakutan yang telah terembes pada orang tu. Kita tak tahu kot dia ada sakit jantung ke. So hati-hati bermainkan ketakutan seseorang tuan dan puan. Mungkin dia allergic cicak ke, ataupun allergic belalang ke. So kita pun bercakap dengan apa yang dia takut. So hati-hati dengan kata-kata yang merujuk kepada ketakutan seseorang. Dan yang kelima dan keenam kita akan sambung selepas ni. Tunggu insya-Allah. Allahualam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk bersama para pendengar, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Jom sama-sama kita tuliskan learning point yang telah diberikan oleh Tuan Rizal di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004, dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Berlabuh sudah sebuah subuh. Aku membelanja usia, membeli gelisah, mengunyah tabah dalam rona Anika. Angkuh merah masih mentah, dendam hitam masih tajam, gairah putih masih melimpah, nafsu kelabu masih melulu. Merah, hitam, putih dan kelabu, membisik visi dan misi, berabad menghuni dalam rumah insani. Meskipun pakaian kezaliman semakin basah, meskipun luka sukma semakin bernanah, aku masih setia memburu sejalur pelangi muda di simpang pulang. Bicara sukma Palestin kepada warga Buana, Raja-Raja Suari Sitaraman. Johor Bahru 106.2 FM. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka cap, petang, kita masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergatuk dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambal recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama Tariq An-Nur, Jalan Cahaya, dan masih bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi untuk petang ini yang masih membincangkan tentang kata-kata yang menyakitkan. Dan di FB Live IKIM FM ada yang berkata, Tuan Rizal Nur, saya pernah kawan tegur muka saya banyak bintik, tapi saya jawab, inilah pemanis, hihihi katanya. Tapi rakan sebelah saya cakap, boleh dia cakap begitu? Tu saya jawablah, okey je, boleh terima maknanya. Tapi itulah mungkin kita rasa okey je, tapi mungkin jauh di sudut hati kita macam, ya Allah kenapalah dia cakap macam ni kan. Jauh di sudut hati kita akan terasa. So elakkan sebut perkara-perkara yang menyentuh fizikal ni. Betul, bukan semua orang sama. Bukan boleh terima. Mungkin ada orang yang positif, ada yang kita tak tahu dalam hati mereka macam mana. Betul. Dan untuk waktu ini kita sambung kembali kata-kata yang menyakitkan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih bagi Datin dan pada rakan-rakan yang mungkin baru tune in. Kita baru sahaja bahas ada 6 kata-kata yang menyakitkan, dan berapa ramai antara kita yang pernah mungkin bagi tahu, takkan itu pun nak terasa, itu pun nak koyak ke? Contoh. Tapi hati-hati tuan-tuan dan puan, sebab tak semua orang sama dengan macam kita. Dan tadi kita telah bahas 4 kan. So jom kita recap semula. Yang
Yang pertama, kata-kata yang melibatkan fizikal. Jadi elakkan daripada kita bercakap ataupun menyentuh soal fizikal. Mungkin pada rakan-rakan yang mungkin mempunyai reaksi spontan kan. Memang betul macam, kau ni anak kau dah ni sekarang apa nama ni tinggi anak kau sekarang, macam galah. Contoh contoh. So elakkan tuan-tuan kata-kata yang menyentuh fizikal. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang melibatkan agama dan budaya. So kita tak nak agama kita dipelekehkan. So sama juga dengan orang lain. So yang ketiga adalah yang melibatkan suku kaum ataupun bangsa. Contoh kan, kita kata kau ni busuk lah macam ni lah, contohnya. Kau ni teruk lah macam ni lah, contoh. So elakkan daripada kita bercakap dengan associate suku kaum ataupun bangsa. Dan yang keempat, tentang ketakutan seseorang. Macam tadi saya mention dengan Datin kan, ada certain orang dia takut kucing. Masa makannya kucing macam tu kan. So kita pun kata kucing pun takut ke? Macam tak logik kan. Tapi tuan-tuan, memang ada tak rakan-rakan pendengar yang takut kucing? Kalau ada, anda boleh komen saya. Mungkin kita rasa macam kucing ni comel kot. Tapi again, tak semua orang sama macam kita. So itu adalah yang keempat. Dan tuan dan puan, jom kita sambung yang kelima. Yang kelima adalah soal perkahwinan. Perkahwinan dan yang sama yang sewaktu dengannya lah, perkahwinan dan juga anak. So bila kita sebut tentang perkahwinan, tuan dan puan, ini based on saya punya observation lah, sudah berada 15 tahun, lebih 15 tahun dalam bidang dalam komunikasi kan. Ada certain orang dia rasa self esteemnya rendah sebab orang sentiasa persoalkan dia punya status perkahwinan. Maksudnya dia tak kahwin-kahwin lagi. Jadi dia kata, bukan saya tak nak kahwin tuan, memang tak tahulah macam mana. Jadi tuan dan puan, elakkan daripada sentuh tak kahwin lagi ke? Contoh, kadang-kadang kita dah kahwin dah, tak ada anak lagi. Ya Allah, ada je soalan kan? Ada je soalan kan? Dah ada anak, satu je ke? Tak tambah ke? Tak tambah ke? Dia ingat anak tu boleh beli dekat Shopee. Macam tu. Astagfirullahalazim. So point saya adalah, tuan dan puan, kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang itu sedang buat, apa yang orang itu sedang tempuhi, apa yang certain orang tu sedang hadapi. Jadi tuan dan puan, kalau kita nak bercakap tentang sesuatu, elakkan sebut pasal perkahwinan. Kadang-kadang kan kita, tuan dah kahwin ke? Itu pun sometimes saya akan rasa ralat kalau nak tanya soal perkahwinan. Ataupun soal anak lah, soal anak. Sebab kita tahu mungkin dia dah berubat ke, mungkin dia dah pergi mana-mana gaini ke, ataupun pakar ke, ataupun seumpama dengannya. Jadi elakkan bercakap soal perkahwinan sebab ianya juga adalah antara kata-kata yang dapat menyakitkan. Itu adalah yang kelima. Dan yang keenam, yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, yang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus. Berapa ramai antara kita yang pernah dengar cakap-cakap macam ni? Kalau saya, Datin, tak recommend dia ni dapat kerja, dia tak dapat, Datin. Contoh. Ataupun kalau I tak kahwin dengan you, you jangan harap you berjaya sampai sekarang. Contoh. Ataupun kalau kita sebagai seorang pendidik kan, yang ni sebenarnya keenam ni bukan untuk tuan dan puan, sebenarnya untuk saya sebenarnya. Untuk saya untuk saya muhasabah sebenarnya. Kalau aku tak ajar kau benda ni, kau jangan harap kau dapat. Kau pandailah. So again, yang keenam, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang keenam adalah tentang pertolongan lepas. Berapa ramai antara kita yang pernah dengar kata-kata macam itulah, kau ni dulu aku yang recommend kau kerja tau. Dulu kalau aku tak dapatkan kabel sekian-sekian, kau mesti takkan berjaya sampai sekarang lah. Dulu kalau aku tak ajar kau benda ini, kau jangan harap kau dapat capai apa yang kau ada sekarang. Ataupun dulu kalau you tak kahwin dengan jangan harap you senang sampai sekarang. So hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu juga adalah kata-kata yang sangat menyakitkan. Sebabnya Datin, saya selalu bagi tahu kan, sebenarnya kita ni postman je. Sebenarnya kita ni tukang tolong hantar je sebenarnya. Kalaulah macam contoh kita yang kalaulah contoh dia tak kahwin dengan kita contohnya, dan pastinya kalau itu rezeki dia, pastinya dia kahwin dengan orang lain yang insya-Allah kalau itu memang rezeki dia, insya-Allah dia akan berjaya lah. Ataupun contoh tuan dan puan, kalaulah contoh kita tak tolong dia dapat satu-satu kerja kan, kalau memang kerja itu rezeki dia, pasti Allah akan lorongkan orang lain untuk tolong individu tersebut. Jadi tuan dan puan, sebenarnya kita perlu berterima kasih dengan orang tu sebab kita menjadi asbab untuk dia dapat
apa yang dia nak, dan mudah-mudahan dengan asbab bantuan itu ataupun pertolongan itu dapat jadi redha Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat pergi syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah 6 kata-kata yang menyakitkan. Dan again, selepas ini kalaulah macam contoh kita yang sering mempunyai reaksi spontan, hati-hati. Kalaulah kita sering mempunyai kata-kata sinis, hati-hati sebab ke-6 kata-kata ni adalah kata-kata yang menyakitkan. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal atas pencerahan. Itulah ada komen daripada para pendengar juga. Khairul Nisa berkata, masa awal-awal remaja dulu, kawan-kawan mak selalu cakap, dah anak dara dah anak engkau, sangat tak suka katanya. Masya Allah. Dan banyak soalan untuk petang ini. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ada di YouTube IKIM Media pada waktu ini. Rashid Riza bertanya, bagaimana nak berkomunikasi dengan baik dengan majikan dan bekerja? Tuan Rizal. Okey, terima kasih Tuan Rashid Riza. Bagaimana nak berkomunikasi dengan baik dengan majikan, dengan pekerja? Saya suka kita amalkan golden rules lah. Golden rules. Apa maksud golden rules ni? Golden rules ni adalah kita buat apa yang orang nak kita buat dekat kita. Sekali lagi saya ulang, Tuan Amban boleh Google lah selepas ni. Golden rules, the golden rules. Maksudnya kita buat apa perkara yang kalau orang lain buat dekat kita, kita suka. Maksudnya kalau kita tak suka buat orang buat dekat kita, jangan buat dekat orang tu. So contoh kita sebagai majikan dengan pekerja, kalaulah contoh kita tak nak majikan kita ataupun pekerja kita menipu kita, so kita jangan tipu dia lah. Ataupun kalaulah kita tak nak pekerja kita tidak bertanggungjawab dengan kita, kita kena bertanggungjawab ataupun tunaikan amanah kepada dia. Ataupun kita sebagai pekerja, kita dengan majikan, contoh kita nak majikan kita adil dengan kita, so kita kena adil juga dengan majikan kita. Kalau macam contoh kita kerja, kita kerja lah, jangan kerja buat-buat busy tapi buat benda lain contohnya. So itu jawapan saya. Allahu a'lam. The golden rules. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Satu lagi dari Siti Salwah bertanya, macam mana nak pujuk hati yang sentiasa nak jaga perasaan orang dan nak jaga hubungan sedangkan diri sendiri sering terluka? Okey, terima kasih Puan Siti Salwah kan. Macam mana nak pujuk hati yang sentiasa nak jaga perasaan orang dan nak jaga hubungan sedangkan diri sendiri sering terluka. Kalau mungkin Puan Siti Salwah dengar perkongsian Fadil Ustaz Amin kan, mungkin Puan Siti Salwah adalah orang hati kan, maksudnya selalu menjaga hati orang lain. So bila kita sebut tentang menjaga hati orang lain sedangkan hati diri sendiri terluka, saya teringat kata-kata ada seorang ulama. Dia kata sebenarnya kata-kata orang sepanjang lidahnya sahaja. So sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, sebenarnya kata-kata individu adalah sepanjang lidahnya sahaja. Ataupun kalau kita nak masukkan dalam konteks sekarang, komen-komen orang sebenarnya sepanjang dia punya jari jemari sahaja. So kitalah yang membenarkan sama ada lidahnya tu masuk ke dalam diri kita ataupun komentar-komentar tu masuk dalam diri kita ataupun tak. Jadi macam mana tips ataupun macam mana caranya nak meredakan hati kita? First sekali kita kena ingat apa yang dia cakap tu sebenarnya sepanjang lidah dia saja. Again lah, mungkin ada yang kata senang lah Tuan Rizal cakap, Tuan Rizal bukan macam saya. So itu tips yang pertama lah. Dan kita yang membenarkan apa yang dia sampaikan tu kepada diri kita, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang nak menjaga diri ataupun tak nak hati terluka, pada saya dengan ilmu lah. Sebab semakin banyak ilmu ataupun semakin busy ataupun semakin sibuk kita dengan majlis ilmu, insya-Allah perkara-perkara lain insya-Allah Allah akan bantu untuk kita lupakan, insya-Allah. Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Ada satu lagi di FB Live IKIM FM, Hafizah Ayub katanya ada orang pernah pesan kepada Kak Hafizah, bila bercakap dengan orang kita patut cakap macam mana kita nak orang lain bercakap dengan kita. Tapi sebenarnya lebih dari itu kan Tuan, sebab sensitivity seorang itu tak sama kan.
Tuan ada tak cara bagaimana nak tahu sensitiviti orang yang sedang bercakap dengan kita? Terima kasih Puan Hafizah. Puan Hafizah ni kita panggil Kak Long lah. Kak Long. Ni pun salah seorang sahabat kita juga. Terima kasih Puan Hafizah. So macam mana, ada cara tak bagaimana nak tahu sensitiviti orang yang sedang bercakap dengan kita? Bila kita sebut tentang bercakap dengan orang kan Datin, sebenarnya communication ni bukan tentang kita sebenarnya. Communication dalam bahasa Inggeris ni lain, walaupun dia macam grammarly ataupun secara bahasanya, secara lughahnya salah kan. Communication is not about me actually, tapi communication is all about we. Maksudnya kalau kita bercakap dengan seseorang, contoh saya bercakap dengan Puan Hafizah, sebenarnya saya tak boleh cakap tentang diri saya sahaja. So saya kena meraihkan Puan Hafizah. So salah satu cara, salah satu tips bagaimana nak mengetahui sensitiviti orang yang sedang bercakap dengan kita, bila kita menyampaikan sesuatu, kita banyak bertanya tentang dia, tentang orang tu. Contoh saya bercakap dengan Puan Hafizah, saya bercakap tentang Puan Hafizah. Oh, Puan Hafizah daripada Penang. Oh, Puan, Penang dekat mana Puan So dia akan bagi tahu, Puan Hafizah akan bagi tahu, saya Penang dekat sekian-sekian, dan kita akan bercakap berkisarkan topik itu sahaja. Yang itu dipanggil thread communication. Thread ni macam rantaian komunikasi. So tak perlu, kalau contoh pasal Penang, pasal lain pula. So kalau kita nak mengetahui sensitiviti seseorang, saya sangat sarankan untuk kita menggunakan teknik thread communication. Thread ni THREAD, thread communication. Maksudnya kita berkomunikasi di topik-topik itu sahaja. Sebab kalau kita jump to another topic, takut-takut mungkin another topic tu membuatkan dia terasa hati ataupun sensitif untuk dia. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Rizal. Ada satu soalan lagi dari Yasir Arafat. Bertanya, kalau kita guna kata-kata yang menyakitkan dan dengan tujuan mengganggu emosi dalam sesuatu persaingan atau pertandingan seperti sukan, game dan sebagainya, boleh ke Tuan Rizal? Apa limitnya? Tuan Yasir, Masya Allah. Ini soalan yang saya sukar nak jawab ni, sebab saya bukan ahli sukan. Tapi again, bila kita sebut tentang sukan kan, kita ada apa nama ni, maksudnya psikologi lah, psikologi kan. Dan bila Tuan Yasir bertanya tentang bagaimana kata-kata dengan tujuan mengganggu emosi, elakkan daripada berkata-kata dengan satu fizikal. Itu yang pertama. Ini saya punya point of view lah, since saya bukan ahli sukan, mungkin boleh tanya orang yang ahli. Cuma dari segi komunikasi, kita nak mainkan dia punya psikologi kan, mental dia okey ke tak. So elakkan daripada fizikal. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, elakkan daripada guna bangsa lah, guna bangsa. You ni orang, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan dan puan, adalah tentang dia punya apa nama ni? Dia punya family, fizikal, bangsa dan family. So 3 perkara ni kita hati-hati, sebab mungkin ada certain orang memang tak boleh cope pun. Tapi kalau macam contoh kita nak psycho dia, itulah lubuk tu, yang tu terpulang dengan tuan punya badan. Allahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Ada satu soalan lagi dari Sarifah Abu Bakar. Bertanya, sejak adanya medsos ini, adab dan akhlak dalam komunikasi menjadi parah dan tempang. Mohon pencerahan Tuan. Terima kasih Puan Sarbia. So macam kita mention sebelum ni kan Datin, kita mempunyai banyak krisis. So salah satu krisis kita adalah krisis adab kan. So that's why kan, saya selalu bagi tahu dengan diri saya, kalau lah macam contoh kan, kita ada certain video yang tular, lepas tu yang tak bestnya pula, orang lain ambil video tu bahankan dengan alasan saya tengah tunggang apa nama ni, wave apa ni, ombak tengah tumpang gelombang katanya, dengan alasan macam tu lah. Tapi dekat situ dia katalah, sepatutnya dia tak patut cakap macam ni. Tapi secara kita tak perasan, kita sedang menyebarkan sesuatu yang tak baik, daripada saya tak tahu sampai saya tahu. Jadi pada saya, Puan Sarbia, saya akan selalu tanya dengan diri saya, kalaulah mak aku yang berada dalam video tu, aku nak sebarkan tak? Kalaulah akak aku yang ada dalam video tu, aku nak sebarkan tak? Kalaulah anak aku yang orang cakap tentang anak aku marah tak? Kalaulah orang membahankan makcik aku marah tak? Kalau aku marah, kalau saya marah, kalau saya rasa tak best, so better not.
So again, kalau Puan Sarbiah dan rakan-rakan semua nak tahu limitasinya, pada saya Nabi SAW dah set dah. First kali, kalau orang bahan mak kita nak tak? Nak kan? So sama juga dengan mak orang lain. So sama juga ayah lah. So yang kedua, anak perempuan kita. Nak tak kita kalau anak perempuan kita kena bahan, kena caci, kena maki? Kalau tak nak, tak payah. Kalau nak nasihatkan PM tepi. Dan yang ketiga, makcik kita. Dan yang keempat, kakak kita. So empat-empat ni, kalau kita tak nak, insya-Allah kalau keempat-empat ni kita tahu dia punya boundary ataupun dia punya boundary lah insya-Allah kita bercakap dengan beradab insya-Allah. Allahu a'lam. Baik Tuan, terima kasih. Dan ada satu soalan lagi, Khairul Nisa bertanya, kalau untuk menegur kesalahan kadang-kadang terpaksa juga kita cakap sesuatu yang kena atau terketuk hati dia kan. Tuan, kalau dia tak terasa, tak sampai dakwah kita, bagaimana? Terima kasih Cik Puan Khairul Nisa alias. Saya ada satu tuan guru ni saya sangat respect. Betul, ada certain orang PM tepi pun tak boleh. Dia kena bagi surat terbuka. Balik bila kita sebut tentang surat terbuka, ini pada saya lah Datin. Tak semua orang ada kemahiran menulis, tak semua orang ada kemahiran menegur secara terbuka yang tidak membuatkan orang tu rasa malu dan tidak mengaibkan, menjatuhkan mana-mana pihak. Jadi apakah tipsnya? First kali tuan dan puan, kalau kita nak menyampaikan sesuatu, kalau kita nak sampaikan dakwah kita supaya terketuk hati seseorang itu, kita kena jaga niat kita. Kita niat memang nak tegur orang tu, itu yang pertama. Dan yang kedua tuan dan puan, cara bahasa kita ataupun gaya bahasa kita tidaklah merendahkan orang tu, tidaklah membuatkan dia terasa, tapi kita tegur dosa dia ataupun perkara yang tak elok lah, sebab kita tak tahu kesudahan seseorang. Dan yang ketiga, kita doalah supaya apa yang kita sampaikan menjadi sebab orang tu berubah insya-Allah. Dan sebenarnya siapa yang saya maksudkan tadi Datin, yang bahagia mantan mufti kita lah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kalau kita tengok kan macam mana Dr. Zul kan menyampaikan surat terbuka kepada mana-mana figura, kita akan nampak tahu bahasa dia, cara dia tak akan menjatuhkan orang tu. Dan pada masa yang sama, saya yang baca ni juga belajar sesuatu. So again, kalau tuan dan puan bertanya dengan saya, betul, ada certain orang perlu ditarbiahkan secara direct, tapi dengan hikmah. Allahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih tuan atas kongsian untuk petang ini. Ada komen daripada para pendengar. Hamizah Razi berkata, bila tengok tajuk hari ini saya teringat ada satu quotes yang saya pernah baca. Be careful of your words. Your tongue can spit the venom or mend the broken soul. Wow. Terima kasih Cik Puan Miza daripada Shah Alam ni. Masya Allah, ni sahabat kita juga. Thank you so much Cik Puan Miza. Ya, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Tuan Rizal tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Okey, terima kasih. So kepada rakan-rakan yang saya hormati sekalian, berapa ramai antara kita yang kadang-kadang selalu kata, alah relax lah, benda kecil pun nak terasa ke, takkan dia pun nak merajuk kan. Kita tak semua sama. Jadi kita telah bahas dengan tuan dan puan, ada 6 kata-kata yang menyakitkan. Yang pertama, kata-kata yang menyentuh fizikal. Yang kedua, agama dan budaya. Yang ketiga, suku kaum dan bangsa. Yang keempat, tentang ketakutan seseorang. Yang kelima, perkahwinan. Dan yang keenam, pertolongan lepas. Jadi sebagai kesimpulannya tuan dan puan, ada 3 perkara yang kita perlu tahu. First sekali adalah kita adalah teko perkataan. So sekali lagi saya ulang, pertama sekali kita adalah teko perkataan. Maksudnya, kalaulah dalam kita ni air yang bagus, insya-Allah air yang keluar daripada teko kita ni air yang bagus insya-Allah. Tapi kalaulah dalam kita ni tak bagus, so maksudnya apa yang kita keluarkan, perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan tak bagus. Nauzubillah. Yang kedua, kita tak tahu masa depan seseorang. Betul tak, Tim? Mungkin kita bahankan dia, mungkin kita kutuk dia, tiba-tiba jadi bos kita. Nak cakap macam mana kan? Ataupun mungkin sebelum ni kita bully dia, tiba-tiba nanti dialah jadi examiner untuk anak kita nak viva PhD dia. So again, yang kedua, kita tak tahu masa depan seseorang. So hati-hati tuan-tuan. Dan yang ketiga, pengajaran yang saya nak kita dapat pada petang ni adalah sebenarnya kita hanya postman je tuan-tuan. Sebenarnya kita hanya tukang hantar je. So jangan jadi postman, maafkan saya, bukan postman ni, bukan. Jangan jadi tukang hantar yang perasan. Kalau saya tak ajar dia tak pandai Datin. Kalaulah saya tak recommend dia tak dapat kerja ni Datin.
Tak, tuan-tuan dan puan. Sebab kalaulah bukan kita yang tolong dia, percayalah mesti ada orang lain yang tolong. Dan again, ketiga-tiga ni menjadikan mudah-mudahan akan menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, insyaAllah. Allahu'alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak kepada Tuan Rizal atas pertemuan dan perkongsian untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu Salawatul Maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 14 Jamadil Awal 1445 Hijriah 27 November 2023. Kota Kinabalu 6:01 malam, Tau 5:56 petang, Ladatu 5:51 petang, Kuching 6:30 malam, Miri 6:11 malam, Kanga Alusta 7:01 malam,